Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Ling dan rakan-rakan sekalian. Saya, Nurul Aini Hafizah binti Muhammad Ali, akan membentangkan tentang tajuk portfolio untuk subjek pemerhatian dan penilaian dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan prasekolah di Malaysia berkonsepkan tentang pendidikan tidak formal yang telah ditubuhkan adalah bertujuan untuk meningkatkan potensi kanak-kanak prasekolah yang berumur dari 4 hingga 6 tahun secara holistik serta menyeluruh dari segi aspek rohani, sosial, intelek, jasmani dan emosi melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan selesa. Ini bertujuan untuk mengembangkan sesuatu kemahiran, menanam keyakinan serta membina diri yang positif pada anak-anak sehingga mereka dapat berjaya dalam persekitaran yang ada dan mempersiapkan diri mereka untuk memikul tugas dan tanggungjawab di rumah, di sekolah dan di mana sahaja mereka berada. Ibu bapa dan para pendidik di sekolah rendah amat menginginkan kanak-kanak prasekolah telah menguasai keempat-empat kemahiran asas iaitu menulis, membaca, mengira dan berfikir. Pentaksiran. Apakah itu pentaksiran? Jadi secara umumnya, pentaksiran merupakan satu pengumpulan data atau maklumat yang seterusnya membolehkan guru membuat pemantauan tentang hasil kerja daripada sesi pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk menggambarkan tentang kebolehan pelajar itu untuk belajar dalam suatu mata pelajaran atau aktiviti pembelajaran. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat dari guru terhadap pelajarnya dan dari pelajar itu terhadap perkembangan diri mereka. Aktiviti pentaksiran juga dijalankan secara berterusan. Dalam konteks kurikulum bersepadu, pentaksiran merupakan proses untuk mengesan perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid secara menyeluruh yang berasaskan matlamat kurikulum. Manakala penilaian pula merupakan proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan peningkatan dan kemajuan pelajar yang dinilai dengan menggunakan beberapa kaedah yang sesuai. Hal ini kerana proses penilaian dan pentaksiran kedua-duanya tidak dapat dipisahkan kerana penilaian juga merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Penilaian merupakan proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis maklumat agar dapat menentukan sama ada sesuatu maklumat yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Hal ini dapat membantu para pendidik membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Definisi portfolio. Profil profesional atau singkatannya ialah portfolio merupakan suatu kumpulan dokumen yang menggambarkan tentang seseorang yang profesional daripada pelbagai perspektif iaitu pengalaman, kemahiran, pengetahuan, kelayakan, matlamat dan pencapaian. Selain daripada itu, portfolio adalah koleksi karya pelajar yang memberikan gambaran tentang keseluruhan sejarah usaha pelajar dan pencapaian mereka dalam bidang tertentu. Koleksi karya pelajar yang dimaksudkan dalam portfolio adalah penglibatan mereka dalam pemilihan sesuatu bahan kandungan, garis panduan terhadap pemilihan, ciri-ciri dan bukti refleksi kendiri pelajar. Portfolio kanak-kanak adalah khusus untuk seseorang anak sekolah dengan memberi maklumat tentang anak itu sendiri, lingkungannya, pencapaiannya di sekolah, penglibatannya dan aktiviti kurikulum. Ia menunjukkan kejayaannya dalam kreativiti, sukan dan hobi kanak-kanak tersebut. Bukan itu sahaja, portfolio juga didefinisikan sebagai satu sistem pelbagai dimensi yang memberi gambaran lengkap tentang kemampuan dan perkembangan pelajar. Dalam sebuah kajian komposisi, portfolio penulisan adalah sekumpulan penulisan pelajar sama ada dalam bentuk cetak atau elektronik yang juga bertujuan untuk menunjukkan perkembangan penulis dalam satu atau lebih istilah akademik. Terdapat pelbagai jenis portfolio yang digunakan dalam urusan harian. Jenis portfolio yang akan saya bincangkan dalam pembentangan kali ini
Antaranya adalah portfolio penilaian, portfolio bekerja, portfolio pertunjukan dan portfolio arsip. Setiap portfolio tersebut mempunyai tujuan yang berbeza dalam menyediakannya untuk menjadikan sebuah portfolio yang berkualiti untuk kanak-kanak. Portfolio penilaian merupakan portfolio yang mengandungi koleksi hasil kerja pelajar yang berkaitan dengan standard yang diperlukan. Koleksi karya ini sering disusun dalam jangka masa yang panjang untuk menggambarkan apa yang telah dipelajari oleh pelajar tersebut. Setiap bahagian yang terkandung dalam portfolio dipilih kerana ia merupakan sebuah gambaran yang sahih tentang apa yang telah dipelajari dan bertujuan untuk menunjukkan kefahaman dan kebolehan semasa seseorang. Portfolio yang semula jadi adalah seperti sebuah buku cerita yang mempamerkan perkembangan seseorang pelajar ketika mereka belajar sepanjang tahun. Hasil karya pelajar yang sebenar terkandung dalam penilaian portfolio ini kerana ia merupakan satu bentuk penilaian yang sahih. Penyokong penilaian portfolio ini kebanyakannya berpandangan bahawa ini menjadikannya cara penilaian yang terbaik kerana menunjukkan pembelajaran dan pertumbuhan dalam jangka masa yang lama. Mereka percaya bahawa cara ini lebih menumpukan kepada kemampuan sebenar murid, terutama sekali jika dibandingkan dengan ujian standard yang lain, memberikan gambaran secara ringkas tentang apa yang telah dilakukan oleh pelajar pada hari tertentu. Oleh itu, portfolio ini dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari semasa ke semasa, meningkatkan kebolehan pelajar, atau dapat digunakan untuk menilai pembelajaran dalam kursus tertentu. Portfolio bekerja merupakan sebuah portfolio yang boleh dibina untuk menyatakan tentang koleksi hasil kerja harian seseorang pelajar. Dalam portfolio ini, ia mengandungi catatan, lakaran, draft awal dan hasil akhir daripada karya pelajar tersebut. Bahan yang terkandung dalam portfolio ini kebanyakannya dipilih oleh pelajar itu sendiri. Melalui portfolio ini, murid dapat mendorong perkembangan diri mereka melalui proses refleksi. Selain daripada itu, portfolio ini juga dapat membantu para pendidik untuk memerhati dan melakukan refleksi mengenai keberkesanan proses pengajaran. Portfolio pertunjukan pula merupakan sebuah kumpulan hasil kerja pelajar yang cemerlang bertujuan untuk mempamerkan status tahap penguasaan mereka dalam pembelajaran di akhir suatu tempoh sesi pengajaran dalam bilik darjah. Ini bermaksud, portfolio ini mempamerkan sejauh mana tahap penguasaan dan pencapaian murid pada penghujung tempoh pembelajaran. Portfolio ini hendaklah disertakan dengan bukti-bukti sebagai rujukan untuk membuat penilaian pihak pengguna bagi pemilihan agar dapat melanjutkan pelajaran ataupun kerjaya seseorang. Ia juga memberi petunjuk tentang bakat, kemahiran, kebolehan murid, kecenderungan, minat dan potensi murid dalam sesuatu bidang yang diceburi. Portfolio pertunjukan juga memberi nilai bagi pemberian penghargaan atau anugerah kepada seseorang pelajar. Misalnya, anugerah yang diberikan bertujuan untuk memberi maklum balas mengenai kemajuan pelajar. Dengan cara ini, pelajar dapat mengetahui tahap prestasi, produk dan kemahiran mereka. Dalam mempamerkan karya pelajar, ia juga membolehkan mereka untuk menerangkan serta menceritakan kisah mereka sendiri di setiap aspek yang terkandung dalam portfolio ini. Portfolio arsip. Seperti yang kita dapat tahu, arsip bermaksud tempat penyimpanan sekumpulan naskah, rekod umum dan dokumen-dokumen tertentu dan ia disimpan dalam jangka masa yang panjang. Maka itu, portfolio arsip pula merupakan portfolio yang digunakan untuk mengikuti pelajar dari masa ke masa. Portfolio arsip juga dapat menyampaikan maklumat mengenai murid melalui seorang guru ke guru yang lain dan membolehkan pelajar melihat kembali kemajuannya yang terdahulu. Tujuan penilaian portfolio ini yang pertama adalah untuk bertukar maklumat dengan ibu bapa atau penjaga serta guru lain. Penglibatan ibu bapa sepenuhnya adalah proses merealisasikan potensi ibu bapa, membantu ibu bapa menemui kekuatan dan bakat mereka dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Hasil penyelidikan
menunjukkan bahawa semakin tinggi penglibatan ibu bapa, semakin tinggilah prestasi akademik anak. Manakala guru yang lain juga perlu mengetahui maklumat pelajar tersebut agar dapat memudahkan mereka untuk menilai dan peka tentang perkembangan dan pencapaian kanak-kanak itu. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan ruang untuk murid tersebut membuat refleksi diri. Ini adalah untuk memastikan bahawa setiap pelajar akan menentukan tujuan akademik mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang sebelumnya. Pelajar juga akan benar-benar berfikir bahawa pembelajaran dimaksudkan adalah untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan mereka, yang juga mendorong mereka untuk mencapai tujuan akademik yang sebenar. Ini akan meningkatkan proses pembelajaran kerana mereka akan mengetahui tujuan dan sasaran pembelajaran mereka dengan tepat. Tujuan ketiga pula adalah untuk mendorong pelajar mengkaji dan menganalisis pembelajaran secara sistematik dan teratur. Ini membolehkan pelajar belajar bagaimana menyimpan semua maklumat dan kerja yang mereka capai sehingga guru dapat menilai mereka dengan mudah. Ia juga akan membantu mereka untuk membina sikap rajin belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang dapat menentukan tahap pencapaian mereka. Tujuan yang keempat adalah untuk memberi kebebasan kepada pelajar untuk melaporkan kebolehan dan maklumat yang diperoleh melalui pengalaman semasa menyelesaikan sebuah tugasan. Dengan ini, membolehkan para pendidik meninjau pelajar yang bergantung kepada tugasan yang dilakukan oleh pelajar dalam jangka masa yang tertentu. Secara dasarnya, terdapat beberapa langkah dalam penilaian dan pentaksiran portfolio. Bagi langkah pentaksiran portfolio adalah mengkehendaki model, sokongan dan refleksi. Pentaksiran portfolio juga merupakan satu kaedah pentaksiran yang sangat popular yang digunakan dalam kalangan para pendidik. Pentaksiran jenis ini pula dijalankan selepas pembelajaran. Hasil-hasil tugasan pelajar yang disimpan dalam portfolio dapat membuktikan kemajuan yang dicapai oleh pelajar dengan ketara. Hasil tugasan tersebut boleh digunakan sebagai bukti atau evidence pencapaiannya. Oleh itu, guru perlu merancang pembinaan portfolio agar tidak menjadi tempat simpanan semua hasil kerja pelajar. Pentaksiran juga merupakan alat pentaksiran alternatif selain daripada peperiksaan biasa. Langkah penilaian portfolio pula adalah dengan menjelaskan kepada pelajar bahawa ia bukan sahaja merupakan kumpulan tugasan yang digunakan oleh guru untuk penilaian, malah ia juga boleh digunakan oleh pelajar itu sendiri. Dengan melihat portfolio tersebut, pelajar akan dapat mengetahui minat, kebolehan, bakat dan kemahiran dalam sesuatu mata pelajaran. Proses ini akan berlaku secara spontan kerana pelajar memerlukan masa untuk memahami dan mempercayai tentang hasil penilaian mereka sendiri. Langkah penilaian seterusnya adalah pelajar dengan guru dapat menentukan secara bersama-sama mengenai contoh portfolio apa yang patut dibuat. Hal ini kerana terdapat beberapa kemungkinan portfolio antara pelajar mempunyai perbezaan. Sebagai contoh, untuk menentukan kebolehan penulis, pelajar hendaklah mengumpulkan penulisan mereka, manakala untuk menentukan kemampuan menggambar, pelajar perlu mengumpulkan hasil gambar. Proses penilaian dijalankan sebelum, semasa dan selepas pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam menghasilkan portfolio yang berkualiti. Langkah yang pertama dan yang paling penting dalam menghasilkan portfolio yang berkualiti adalah dengan menentukan tujuan dan matlamat untuk portfolio tersebut. Guru perlulah menanyakan beberapa soalan terhadap dirinya tentang beberapa perkara seperti kaedah yang sesuai untuk menunjukkan perkembangan pelajar kepada ibu bapa mereka atau mencari penyelesaian dalam menilai kaedah pengajaran beliau sendiri. Setelah itu, beliau dapat mengetahui tentang cara pelajar akan menggunakan portfolio itu. Maka beliau boleh menolong pelajar untuk membinanya. Langkah yang kedua adalah guru perlu menentukan kaedah untuk membuat penilaian terhadap portfolio itu. Guru perlu menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai portfolio, misalnya kekemasan, kelengkapan, kreativiti dan lain-lain. Setelah itu, guru boleh menggunakan kriteria tersebut untuk menentukan seberapa besar setiap aspek yang akan diukur semasa membuat penilaian terhadap pelajarnya. Faktor penglibatan pelajar juga merupakan antara langkah yang terpenting dalam membina portfolio pelajar. Guru perlu tahu seberapa banyak pelajar yang akan terlibat dalam portfolio
dan bergantung pada usia pelajar tersebut. Namun begitu, pelajar yang usianya lebih tua dari pelajar lain juga harus dapat mematuhi arahan tentang cara membina portfolio mereka dan apa yang perlu diharapkan. Manakala pelajar yang lebih muda, kemungkinan akan memerlukan lebih banyak bimbingan dan peringatan dari guru. Secara keseluruhannya, kaedah pentaksiran dan penilaian adalah merupakan dua perkara yang berbeza dalam membuat portfolio untuk pelajar. Kedua-duanya juga membawa maksud yang berbeza serta cara pengendaliannya, iaitu pentaksiran adalah proses mengumpul maklumat dan guru perlu membuat pertimbangan tentang hasil kerja pelajar. Manakala penilaian pula adalah proses pengumpulan maklumat berkaitan dengan pencapaian dan perkembangan pelajar. Di samping itu, terdapat 4 jenis portfolio yang digunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Setiap guru perlulah mengetahui tentang cara menggunakan portfolio agar dapat menentukan matlamat serta pencapaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, para pendidik juga seharusnya mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menghasilkan portfolio yang berkualiti untuk pelajar mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, maka hasil portfolio yang dibina akan menjadi lebih berkesan dan cemerlang. Oleh itu, proses pentaksiran dan penilaian amat penting bagi guru yang menginginkan keberkesanan dalam membina sebuah portfolio yang terbaik bagi setiap pelajar di peringkat awal kanak-kanak. Sekian dan itu sahajalah daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk mendengar pembintangan saya pada pagi ini.